bahawa kamu Nur Hidayah binti Abdullah pada tarikh 14 Oktober 2017 jam lebih kurang 1.30 petang bertempat di rumah beralamat nombor 130A Jalan Indah 6, Taman Pertama Indah, Sungai Abung, Johor telah melakukan bunuh ke atas Muhammad Firdaus bin Muhammad Salihuddin. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan Mati Mandatory. Pada hari kejadian, mangsa berada di rumah yang merupakan lokasi kejadian. Rumah tersebut ialah rumah majikan mangsa yang bernama Mahfud bin Rajab, dan semasa kejadian Mahfud juga berada di dalam rumah tersebut. Ketika itu, Mahfud sedang bersembang dengan mangsa dan secara tiba-tiba tertuduh telah datang ke rumah tersebut dengan membawa pisau dan menusuk dada suaminya. Mahfud telah masuk ke bilik untuk mendapatkan sesuatu untuk mempertahankan dirinya dan kemudian mendapati mangsa telah ditikam dan suspek pula menghunuskan pisau ke arahnya sambil berkata, "Saya nak bunuh awak," dan suspek berlari ke arah luar rumah. Melihat kejadian itu, Mahfud telah menelefon polis untuk melaporkan kejadian dan meminta bantuan. Laporan maklumat pertama kes telah dibuat oleh Lance Corporal Muhammad Fairuz bin Muhammad Hasim dan pihak polis telah sampai di tempat kejadian pada 1.46 petang. Oleh itu, pegawai polis terbabit telah berjumpa dengan suspek terlebih dahulu yang mengaku telah menikam suaminya. Pegawai penyiasat mendapati satu luka koyakan di bahagian dada mangsa. Malah, ketika Korporal Muhammad Abdul Rashid bin Hassan dan Korporal Muhammad Haslam bin Alias masuk ke dalam rumah, mereka mendapati suspek sedang memeluk mayat suaminya sambil menangis dan meminta maaf. Korporal Muhammad Abdul Rashid bin Hassan telah keluar semula untuk melaporkan situasi itu, dan pada masa itu, suspek telah mengambil pisau dan telah mengacukannya ke dadanya sendiri sambil berkata, "Kalau abang tak bangun, saya akan ikut sekali." Pihak polis telah mengarahkan suspek untuk meletakkan pisau itu. Akhirnya, suspek akur dan telah meletakkan pisau itu ke lantai. Selepas itu, sepasukan polis telah sampai dan membuat tangkapan ke atas suspek. Hasil bedah siasat yang dijalankan oleh Dr. Haryanti Sarah Azman ke atas mangsa mendapati punca kematian ialah kesan luka tikam di dada. Pengecaman mayat mangsa telah dibuat oleh ayahnya, Muhammad Salihuddin bin Abdul Aziz, dan ibunya Rohani binti Sarif. Polis tidak menolak kemungkinan cemburu menjadi motif pembunuhan ini. Untuk makluman pasangan ini yang baru berkahwin 5 bulan lalu, Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Zaharuddin Rasid berkata, siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada masalah keluarga kerana suami tertuduh tidak pulang ke rumah selama 2 hari sebelum kejadian berlaku. Tertuduh berusia 17 tahun itu mengaku menikam suaminya selepas berlaku pertengkaran dan sedikit pergelutan di ruang tamu rumah terbabit. Mangsa ditikam di bahagian kanan dadanya. Polis menemui pisau pemotong sayur yang dibuang ke dalam longkang di tepi rumah terbabit dan tertuduh juga yang menunjukkannya. Ujian saringan air kencing terhadap tertuduh juga mendapati negatif daripada sebarang pengaruh dadah dan juga tiada sebarang rekod jenayah lampau. Tertuduh diperintah reman selama 6 hari sehingga 20 Oktober 2017 dikeluarkan Majlis Zuraida Abu Bakar. Pada 16 Oktober 2017, suasana hiba menyelubungi upacara pengebumian mangsa. Allahyarham berusia 28 tahun itu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bakri Batu 6, kira-kira jam 6.45 petang. Seramai hampir 50 orang terdiri daripada ahli keluarga dan sahabat handai hadir memberikan penghormatan terakhir pada upacara pengebumian berkenaan. Terdahulu, jenazah tiba di tanah perkuburan kira-kira jam 6.30 petang selepas selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Jenazah turut disempurnakan dan disembahyangkan di HPSF sebelum terus dibawa ke tanah perkuburan itu. Pada 25 Oktober 2017, tertuduh Nur Hidayah binti Abdullah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Muar Johor atas tuduhan pembunuhan ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh dihantar ke Hospital Permai untuk pemeriksaan mental mengikut Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah Akta 593.
Mengikut keterangan tertuduh di mahkamah, mangsa bekerja dengan Mahfud menjual ayam di bangunan Astaka Pasar Besar Muar. Dia dibesarkan oleh keluarga angkat sejak lahir kerana ibu kandungnya tidak berkeupayaan untuk menjaga tertuduh kerana keupayaan mental yang rendah. Tertuduh bersekolah sehingga tingkatan 5 pada tahun 2016. Malangnya berhenti sekolah kerana ingin berkahwin dengan mangsa pada 30 April 2017. Pada ketika itu, mangsa berusia 28 tahun manakala tertuduh berusia 17 tahun. Sewaktu perkahwinan tersebut, tertuduh sudah mengandung dan usia kandungan adalah 6 bulan. Selepas berkahwin, tertuduh dan mangsa tinggal bersama ibu bapa angkat tertuduh di Tangkak, Johor. Tertuduh melahirkan anak perempuan pada 1 Mei 2017, tetapi bayi itu meninggal dunia kerana tidak cukup bulan. Sejak peristiwa tersebut, tertuduh mengalami gangguan emosi kerana kesedihan kehilangan anak. Tertuduh telah berjumpa dengan doktor di ward psikiatri di Hospital Muar dan telah diarahkan masuk ward, tetapi tertuduh enggan berbuat demikian dan akhirnya kembali ke rumah. Sejak kehilangan anak tersebut, berlaku perselisihan faham antara mereka dan mangsa kerap balik ke rumah lewat malam dan pernah tidak balik selama 2 hari. Alasan yang diberikan adalah menolong majikannya untuk membuat kerja. Tertuduh mengesyaki sesuatu hubungan yang pelik di antara suami dan majikannya. Pada 12 Oktober 2017, tertuduh telah mencari suaminya di bangunan Astaka Pasar Besar Muar untuk memberitahu mengenai kemalangan yang menimpa ibu kandungnya. Tetapi apabila berbuat demikian, tertuduh telah ditertawakan oleh mangsa dan majikannya dan ini menyebabkan kemarahan tertuduh membuak. Selepas mangsa selesai bekerja, mangsa telah melempang tertuduh dan bertengkar mulut dengan tertuduh. Pada 13 Oktober 2017, tertuduh telah menghantar mangsa ke pasar besar untuk bekerja seperti biasa. Bila tertuduh mengambil mangsa pada jam 12.30 tengah hari, tertuduh dimaklumkan oleh seorang wanita Cina bahawa mangsa telah balik bersama Mahfud dengan menaiki motosikal. Apabila tertuduh cuba menghubungi mangsa melalui panggilan telefon bimbit namun gagal, tertuduh telah mengadu kepada ibu bapa angkatnya dan meminta mereka untuk menegur suaminya. Pada 14 Oktober 2017 jam 5 pagi, tertuduh telah pergi ke rumah Mahfud untuk mencari suaminya. Pada jam 6.50 pagi, tertuduh telah pergi sekali lagi ke rumah Mahfud untuk memancitkan tayar motosikal jenis Yamaha supaya motosikal tersebut tidak boleh digunakan oleh mangsa dan dengan ini tertuduh berharap agar suaminya itu akan balik ke rumah. Jam 12.30 tengah hari, tertuduh pergi ke Pasar Borong Astaka dan menunggu suaminya di tempat letak motosikal, tetapi kemudiannya ternampak suaminya melarikan diri. Dengan motosikal milik Mahfud, tertuduh pergi ke rumah Mahfud dan mengetuk pintu tetapi tiada jawapan. Motosikal yang ditunggang oleh suaminya itu masih panas lagi exhaustnya dan tertuduh telah menceroboh masuk ke dalam rumah Mahfud namun tidak berjumpa dengan sesiapa pun. Tertuduh telah pergi ke rumah lain yang dimiliki oleh Mahfud tetapi tidak berjumpa dengan suaminya. Tertuduh pun berpatah balik ke rumah Mahfud dan menunggu di tempat agak jauh dari rumah tersebut. Tertuduh telah melihat mangsa membuka pintu rumah Mahfud dan tertuduh telah meluru ke rumah berkenaan dengan pisau yang terhunus. Tertuduh menolak daun pintu rumah dan mengacukan pisau ke arah Mahfud dan Mahfud cuba melarikan diri. Tertuduh mengejar Mahfud dan tiba-tiba mangsa datang menghalang tertuduh dan tertuduh tertikam dada sebelah kanan suaminya. Lantas itu, tertuduh telah mencabut pisau dari dada mangsa dan Mahfud muncul dengan topi keledar cuba balingkan topi keledar ke arah tertuduh tetapi tidak berbuat demikian setelah melihat mangsa dalam keadaan cedera. Tertuduh telah membuang pisau ke longkang di belakang rumah Mahfud dan masuk semula untuk membantu mangsa. Pada 10 April 2022, tertuduh menangis kesyukuran selepas Mahkamah Tinggi mengetepikan hukuman gantung sampai mati ke atasnya bagi kesalahan membunuh suaminya. Tertuduh Nur Hidayah Abdullah 22 tahun hanya mampu menzahirkan perasaan sebab sebaik sahaja mendengar keputusan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Awang Armada Jaya Awang Mahmud. Awang Armada Jaya dalam penghakimannya berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira situasi tertuduh yang melakukan kesalahan ketika masih di bawah umur iaitu pada usia 17 tahun. Tertuduh ditakrifkan sebagai kanak-kanak mengikut Akta Kanak-kanak 2001 dan tidak boleh dijatuhi hukuman mandatory. Bagaimanapun, Mahkamah memerintahkan tertuduh ditahan penjara selama yang diperkenan oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kerana kesalahan dilakukan di dalam negeri ini. Tertuduh boleh merayu kepada Lembaga Pengampunan dan Sultan Johor untuk sebarang keringanan hukuman atau memendekkan tempoh tahanan kepada tertuduh. Selepas mendengar rayuan daripada peguam bela dalam prosiding berkenaan, Awang Armada Jaya menasihati Nur Hidayah untuk menjadi insan lebih baik selepas ini setelah mendapati kehidupan lalu wanita itu penuh dengan duka dan kesukaran.
Perkahwinan adalah satu dasar saling melengkapi. Manusia tidak akan dapat mencari yang sempurna. Pasti ada kelemahan dan kekurangan yang perlu kita terima. Tidak kira betapa kuat badai dalam rumah tangga, suami harus memainkan peranan dalam mengemudi kapalnya agar tidak tenggelam. Wajar isterimu cerewet dan kadang-kadang overthinking, kerana itulah sifatnya seorang wanita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Nur Hidayah dan juga mencuci rahmat ke atas roh Allahyarham Muhammad Firdaus bin Muhammad Sih.